Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizqna ya Rabbana fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. اللهم علمنا التأويل وفقهنا في الدين واهدنا إلى سواء السبيل يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada pelajar-pelajar Masjid Darul Ma'mur dan juga kepada jamaah Masjid Darul Ma'mur, pengerusi dan sekalian ahli jawatan kuasa dan juga para pegawai masjid. Mengucapkan terima kasih kerana bantuan tuan-tuan dan puan-puan ke atas masjid ini, yang mana dengan bantuan tuan-tuan dan puan-puan itu masjid dapat menjalankan aktiviti-aktiviti keagamaan sedaya upayanya demi kemajuan pengetahuan agama Islam dan juga keimanan kepada agama Islam. Dalam kuliah dua ini, sebagaimana biasa, saya akan teruskan, iaitu menggunakan kitab Aqidatun Najin, yang mana kitab ini adalah kitab yang sebagai i'tiqad orang-orang yang kelepasan daripada sesat dan bid'ah pada bicara ilmu usuluddin dan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu dengan bahasa Melayu, dan mana kitab ini asalnya dikarang atau ditulis oleh Syekh Zainul Abidin Muhammad Al-Fatani, terkenal dengan nama Tuan Minal. Jadi saya mulakan daripada muka 152 sebagai sambungan. Maka keluar mazhab Ahli Sunnah itu. Jadi di sana ada mazhab Mu'tazilah dan ada mazhab Jabariyah, dan juga Mu'tazilah ni juga sama dengan mazhab Al-Qadariyah lebih kurang dalam perkara-perkara tentang perbuatan-perbuatan manusia, dan Jabariyah juga lawan kepada Mu'tazilah. Mazhab Qadariyah dan juga mazhab Mu'tazilah berpendapat segala perbuatan-perbuatan manusia itu adalah manusia sendiri yang membuatnya dan berkuasa untuk melakukannya. Tidak ada campur tangan Tuhan. Sementara mazhab Jabariyah mengatakan bahawasanya manusia ini tidak ada upaya membuat sesuatu, semuanya adalah ketentuan dan arahan dan juga ketetapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kedua-dua mazhab ini, yang satu menekankan yang manusia ada kuasa penuh, yang satu menekankan manusia langsung tak ada kuasa penuh. Jadi di antara dua mazhab ini, maka terbitlah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Maka keluar mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau dalam firman Allah Ta'ala, min baini farsin wadamin labanan khalisan sa'igan lisyaribin, surah An-Nahl ayat 66, yang bermaksud daripada antara tai dan darah air susu yang suci, mana ada air susu yang suci yang lazat bagi orang yang meminum akan dia. Jadi di sini timbullah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, diibaratkan macam susu yang keluar daripada badan
manusia ataupun badan haiwan, iaitu seperti lembu, kambing, di mana susu tadi adalah terbit ataupun terjadi daripada najis tai dan daripada darah. Jadi di antara najis dan darah ini keluarlah yang bersih, yang suci dan halal diminum, iaitu susu. Iaitu kerana darah dan tai haram diminum atau dimakan, tapi susu halal diminum dan dimakan. Jadi itulah maknanya ibaratnya ahli sunnah tentang ahli sunnah. Tentang ahli sunnah, di mana ahli sunnah diibaratkan sangat bersih, sangat suci, tidak sekotor tai dan tidak sebau ataupun sebentuk seperti darah, tetapi ia putih dan suci. Itulah dia mazhab ahli sunnah wal jamaah. Itulah ibaratnya. Maka jika dikata orang, sungguhnya telah berdiri tanda dalil atas wajib istiqlal, bersendiri Allah Ta'ala dengan perbuatan. Jadi ada orang memanglah kepercayaan mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala mempunyai sifatnya sendiri, berdiri sendiri dalam dalam perbuatannya, yang mana Allah Ta'ala berkuasa segala-galanya. Dan bermula makdur, yang satu itu ialah masuk di bawah dua kudrat, seperti barang yang melazimkan akan dia oleh isbat kamu bagi hamba itu usaha. Jadi benda yang ditakdirkan atau benda yang berlakulah, maknanya ada dua kekuatan di situ atau dua kuasa, itu daripada manusia dan daripada pencipta manusia. Jadi memang itu satu perkara yang tidak dapat dinafikan. Tidak dinafikan. Itu seperti saya sekarang ini bercakap dengan kuasa yang ada pada saya, dan saya, percakapan saya ini juga daripada yang mencipta saya. Jadi dua-dua perkara ini memang tidak dinafikan berlakunya ataupun terjadinya dalam alam ini. Jadi memang begitu. Jadi dijawab akan dia dengan bahawasanya, tatkala sabit dengan burhan bahawa yang menjadikan itu iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan darurat, maknanya satu benda yang pasti, yang semestinya bahawa bagi kudrat hamba itu tempat masuk pada setengah af'al, seperti gerak munfarid dengan ikhtiar dan seperti naik ke atas pohon kayu. Jadi manusia memanglah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu perkara yang tidak boleh kita nafikan. Dan dengan dengan kejadian yang Allah Ta'ala cipta ini, manusia diberikan juga kuasa, iaitu kuasa untuk manusia melakukan perbuatan-perbuatan. Ini pun satu perkara yang kita tidak dapat menafikannya. Tetapi di sana ada dua jenis kuasa. Satu kuasa yang terpaksa atau daruri, ataupun yang tidak ada pilihan bagi manusia. Sepertilah perjalanan nafas kita, atau seperti manusia mesti bergerak atau diam. Itu suatu benda yang manusia tidak boleh lari daripada itu. Tentu kalau dia akan bergerak atau dia akan diam. Tak ada lain selain daripada bergerak dan diam. Dan ada kuasa seperti mana ikhtiar manusia selain daripada apa yang dikatakan itu. Umpamanya manusia boleh memilih nak panjat pokok umpamanya. Itu adalah pilihan manusia. Jadi pilihan manusia itu adalah daripada kuasa yang diberi kepada manusia. Manusia boleh memilih nak memanjat pokok. Dia nak panjat atau tidak panjat. Tapi kalau dia pilih panjat, mana itu ikhtiarnya. Itu ikhtiar manusia. Itulah perbuatan manusia begitu. Dan tiada masuk pada setengah fi'ilnya dengan ikhtiar hamba, seperti gerak orang yang gentar dan seperti jatuh daripada pohon kayu. Nescaya berhajat kita pada melepaskan daripada pici ini
dengan bahawa Allah itu menjadikan bagi perbuatan, tetapi bagi hamba pada perbuatan ikhtiari daripadanya usaha dan makdur yang satu itu masuk di dalam dua kudrat dengan dua jihah yang bersalahan keduanya. Jadi manusia tadi telah diberikan akan kuasa di mana dengan kuasanya tadi manusia melakukan benda yang dia kuasai, iaitu dengan ikhtiar. Iaitu maknanya manusia boleh memilih sebagaimana tadi dikatakan, atau kita dalam perjalanan dia nak belok kanan ke nak belok kiri, atau pilihan manusia yang kita tidak dapat elakkan. Tapi ada perbuatan yang mana manusia tidak ada pilihan, seperti manusia terjatuh umpamanya, jatuh tersandung ke, manusia tak mau tersandung tapi jatuh tersandung, atau jatuh dari pokok, naik pokok, jatuh dari pokok, kalau boleh tak mau jatuh. Ini semuanya perbuatan yang daripada manusia, adalah usaha daripada manusia. Tapi ada yang usaha tadi tidak tercapai. Kerana apa? Usaha tadi adalah ada sekatannya, iaitu dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Taala nak lakukan, maka terjadi. Kalau tidak, tidak akan terjadi. Ya, itu apa sajalah. Macam kan manusia nampak buah, satu buah, dia nak ambil, dia usaha pokok. Tapi sebelum dia sampai ke buah itu, dia jatuh. Dia jatuh, tak dapat mencapai buah tadi. Jadi manusia berusaha dengan usahanya, tapi kemudian dia terjatuh, mana itu bukan ikhtiar dia. Itu adalah perkara yang kuasa Allah Ta'ala. Jadi itu ada dua kuasa. Kuasa manusia berusaha, kemudian kuasa yang luar daripada manusia, di mana manusia tidak dapat menahan kuasa itu. Iaitu dengan terjatuhnya tadi. Maka masuk ia di bawah kudrat Allah Ta'ala itu dengan jihah menjadikan, dan masuk di bawah kudrat hamba itu dengan jihah usaha bagi segala perbuatannya yang bergantung dengan dia. Taklif, tiada ia mengadakan dan tiada ia menjadikan baginya. Jadi begitulah maknanya manusia diberikan kuasa dengan usaha, itulah kuasa manusia, tetapi tertakluk dengan kuasa Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala yang menjadikan manusia dan seterusnya menjadikan segala apa yang keluar daripada perbuatan manusia. Begitulah fahaman yang dipahami oleh ahli sunnah wal jamaah. Dan hanya saja baginya pada usaha itu nisbah memilih dan memberatkan bagi perbuatan dan meninggalkan perbuatan supaya hasil nisbah itu kepadanya. Jadi usaha yang diberikan kepada manusia tadi adalah satu usaha yang ia boleh memilih. Katakan dia berjalan dalam kampung lah, dia nampak sebuah buah, katakanlah buah nangka lah katakan. Kemudian dia pun dia mempunyai pilihan sama ada dia nak panjat buah tadi, ambil buahnya atau tidak. Jadi kalau dia panjat, mana itu usahanya daripada usaha manusia yang mana Tuhan berikan kepada manusia. Dan bila dia panjat, dia dapat buah itu usaha dia. Dan Allah Ta'ala pun berikan membenarkan akan apa yang dibuatnya. Tapi kalau sekiranya dia nak panjat, kemudian belum sampai kepada buah itu, belum ambil, dia jatuh, itu bukan usaha manusia. Manusia berusaha, tetapi jatuh tadi, perbuatan jatuh adalah mutlak, semata-mata daripada Allah. Maka dari kerana itulah diberi pahala baginya dan dibalaskan seksa atas perbuatannya. Maka sekaliannya itu pada hakikatnya daripada Allah juga. Jadi kerana manusia telah diberikan kuasa memilih atau usaha, maka di situlah maknanya terjadinya sama ada manusia akan diberi pahala atau tidak. Begitulah maknanya di antara dua-dua ni. Iaitu maknanya kalau sekiranya dia buat satu baik, diberi pahala. Kalau dia buat satu perkara yang tidak baik, yang tidak diredai dan tidak dibenarkan oleh Allah, dia dapat pahala. Dia dapat dosa, dia dapat dosa. Maknanya dihukum mendapat dosa.
Semuanya itu adalah daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kuasa manusia. Kemudian katanya pula, falaisa majburan wala ikhtiaran walaisa kullan yaf'alu ikhtiaran. Maka tiada hamba itu tergagah pada segala perbuatannya seperti barang yang berkata akan dia oleh Jabariyah, dan tiada ikhtiar baginya, dan tiada ia berbuat akan sekalian perbuatan hal keadaannya demikian itu perbuatan ikhtiari. Jadi manusia tidaklah semata-mata terpaksa ataupun tidak ada langsung usaha, itu tidak. Dan juga tidak manusia itu sentiasa akan membuat apa yang disukainya dengan ikhtiarnya, kerana mungkin apa yang dilakukan tadi akan dipotong, akan disekat oleh kuasa lain, iaitu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya mesti ada dua-dua lah. Ada ikhtiar, iaitu usaha, dan kemudian serahkanlah segala perbuatan tadi, adanya makna yakinkan atau i'tikadkan perbuatan itu semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud daripada kata-kata tadi, kata nazam tadi, wajib kita i'tikadkan. Iaitu artinya wajib kita i'tikadkan bahawa hamba itu tidak makdur, dipaksa semata-mata, tidak majbur sebenarnya, tidak majbur. Tidak majbur, bukan tidak makdur. Sini agak silap. Tidak majbur. M-A-J, tidak majbur. Tidak majbur, dipaksa semata-mata, dan tiada pula ia menjadikan segala perbuatan ikhtiariyah seperti barang yang berkata oleh Qadariyah daripada Mu'tazilah itu. Jadi ringkasnya, Ahli Sunnah wal Jamaah berpendapat manusia bukanlah semata-mata terpaksa atau majbur, majbur, dan juga tidak mestinya perbuatan ikhtiariyah itu adalah daripada manusia itu sendiri, kerana itu semuanya daripada Allah Ta'ala, walaupun manusia boleh memilih di antara satu sama lain. Jadi manusia boleh memilih yang baik, boleh memilih yang jahat, itu terpulang kepada pilihannya. Manusia, Allah Ta'ala beri pilihan. Kalau kamu nak jadi ahli neraka, pilihan kamu sendiri. Kamu nak jadi syurga, pilihan kamu sendiri. Tapi pilihan itu sendiri pun adalah daripada kehendak Allah Ta'ala. Macam saya katakan tadi, orang tu panjat nak ambil buah, itu pilihan dia. Nak ambil buah paling panjat, tetapi kemudian terjatuh. Bila terjatuh, makna itu dah bukan pilihan dia. Itu maknanya pilihan daripada Allah Ta'ala. Dia tak memilih nak jatuh. Maka adalah qasad musannif daripada yang demikian itu hendak rad menolak atas Jabariyah pada kata mereka itu bahawa hamba itu makdur itu dan majbur lah. Makdur serta majbur lah. Makdur dan majbur. Majbur dan tiada ikhtiar baginya. Tiada ikhtiar baginya. Walaupun tulis ini makdur, tapi saya rasa sebenarnya majbur. Ini mungkin tersilap tulisannya, dan tiada, kerana maknanya begitu, dan tiada ikhtiar baginya pada keluar sekalian perbuatan daripadanya, maka iaitu seperti bulu yang tergantung pada hawa mana udara dicenderungkan akan dia oleh angin pada pihak kiri dan kanan. Jadi pada pilihan Ahlussunnah wal Jamaah, manusia tidak begitu. Maknanya bukanlah seperti bulu yang ringan tadi terbang di udara, yang mana dia tak berkuasa apa-apa. Dia terserah kepada angin. Kalau angin tolak daripada timur, dia pergi barat. Kalau angin tolak daripada barat, dia pergi timur. Kalau angin tolak daripada kanan, dia pergi kiri. Kalau angin tolak daripada kiri, dia pergi kanan. Itu maknanya manusia. Kalau begitu, manusia itu majbur, terpaksa, atau manusia tidak ada kuasa langsung. Ini dinafikan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah.
Manusia ada kuasa, tetapi kuasa itu bukan daripada manusia semata-mata, tapi Allah Ta'ala berikan kuasa tadi. Sebab itulah maknanya manusia kita tak lihat sendiri kuasa pada manusia berbagai-bagai, tak semuanya sama. Artinya kuasa orang lain sini lain, orang sana lain. Sekian sajalah pada hari ini. InsyaAllah kalau kita bertemu pada minggu hadapan, InsyaAllah boleh bertemu. Kalau tidak, saya ucapkan selamat berpuasa dan selamat bersabar menjalankan puasa sehingga akhir Ramadan, insyaAllah sama-sama kita beribadat dengan khusyuk dan dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta beriman kepada apa yang Allah Ta'ala sediakan pahala-pahala berpuasa ini. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.